pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So hari ini Cikgu nak bincang bab yang kedua, iaitu dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 1 berkaitan dengan pengeluaran. Okay? So dalam bahagian pertama, Cikgu akan bincang skop dan proses pengeluaran, di mana Cikgu akan terangkan 3 bahagian. Bahagian pertama ialah berkaitan dengan takrif pengeluaran, okay? Iaitu maksud pengeluaran. Dan kita juga akan bincang apakah peranan pengeluaran. Okay? Kita akan bincang 7 evolusi pengeluaran, iaitu bermula dengan revolusi industri, pendekatan saintifik, hubungan manusia, penyelidikan operasi, kualiti, globalisasi dan juga revolusi ICT. Okay? Dan bahagian yang ketiga, kita akan bincang tentang apakah cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus pengeluaran. Okay? Ini bahagian yang pertama ya. Okey, so apakah maksud pengeluaran? Pengeluaran maksudnya kita menghasilkan barang atau perkhidmatan. Okey, dan penghasilan barang ni akan melalui proses transformasi atau dipanggil proses tambah nilai. Okey, iaitu menukarkan input pada output. So we call that pengeluaran. Okey, aktiviti menghasilkan barang atau perkhidmatan dipanggil pengeluaran. Contohnya pengeluaran perabot, kita menghasilkan perabot, iaitu menukarkan tenaga manusia, menggunakan mesin, menggunakan kaedah untuk menghasilkan perabot daripada kayu. So we call that pengeluaran. Okay? Jika kamu ditanya apakah maksud pengurusan pengeluaran, production management, ini berkaitan dengan aktiviti merancang, kita plan, okay? Kita arrange atau menyusun, kita menggabung dan mengawal sumber-sumber dalam organisasi untuk menghasilkan barang ataupun menyediakan perkhidmatan. So, pengurusan pengeluaran ni melibatkan aktiviti perancangan. Okay? Bagaimana kita nak gunakan sumber, bagaimana kita nak susun sumber, bagaimana kita nak gabungkan atau mengawal sumber untuk menghasilkan suatu barang atau menyediakan perkhidmatan. So nampak beza antara pengeluaran dengan pengurusan pengeluaran. Pengeluaran ni aktiviti menghasilkan barang melalui proses transformasi. Kalau pengurusan pengeluaran ni dia melibatkan aktiviti merancang, menyusun dan sebagainya. Kita cuba mengawal sumber untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Okay? So, apa kepentingan pengurusan pengeluaran? Apakah peranan pengurusan pengeluaran? Okay? So, antara peranan ialah satu, mengawal kecekapan penggunaan sumber. Okay? Sebagai pengurus pengeluaran, kamu kena pastikan sumber ni digunakan dengan cekap. Okay? Supaya tidak berlaku pembaziran. Okay? Contohnya, berapa kayu yang digunakan untuk menghasilkan satu meja makan. Berapa pekerja terlibat dalam penghasilan satu meja makan. Itu berkaitan dengan penggunaan sumber. Okay? Dan kamu juga kena rancang penggunaan sumber untuk pengeluaran. Okay? Macam kes tadi, berapa pekerja nak gunakan, okay? Berapa jam untuk siapkan satu meja. Okay? Itu dipanggil merancang penggunaan sumber. Okay? Merancang kaedah maksudnya cara untuk mengeluarkan barang. Okay? Adakah kamu nak gunakan kaedah manual, menggunakan mesin dan sebagainya. Okay? Mengawal selia kelancaran proses pengeluaran. Okay? Supaya pengeluaran ni berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Okay? Gangguan berlaku jika ada kerosakan mesin, kekurangan bahan mentah, pekerja tak cukup dan sebagainya. Jadi kamu sebagai pengurus pengeluaran kena pastikan sumber-sumber ni sentiasa ada supaya pengeluaran berjalan dengan lancar. Okay? Kamu juga bertanggungjawab untuk menghasilkan output, itu barang akhir kepada pengguna. Mengawal kualiti produk dan perkhidmatan. So, mutu merupakan aspek yang paling penting. Okay? Barang yang bermutu maksudnya pengguna suka beli barang kamu, imej perniagaan akan meningkat. Jadi, kamu kena pastikan produk atau perkhidmatan yang kamu sediakan ni bermutu atau berkualiti. Okay? Dan satu lagi perkara penting adalah mengawal kos semasa pengeluaran. Okay? Kos semasa maksudnya termasuklah upah pekerja, bahan mentah, okay? Bayaran untuk elektrik, sewa bangunan dan sebagainya. Okay? So, kos semasa akan memberi kesan pada harga barang yang kita keluarkan. Jika kos semasa tinggi, harga akan meningkat dan ini menyebabkan keuntungan kita akan merosot sebab pengguna tak nak beli barang kita. Jadi, kamu sebagai pengurus pengeluaran, kamu kena kawal kos semasa untuk aktiviti pengeluaran. Okay? Pastikan keperluan dan kehendak pengguna dipenuhi, iaitu kita keluarkan barang mengikut spesifikasi atau citarasa pengguna. Okay? Dan akhir sekali, memastikan produktiviti adalah maksimum. Produktiviti maksudnya daya pengeluaran. Okay? Berapa barang yang mampu dikeluarkan oleh seorang pekerja dalam perniagaan kita. Okay? Lagi tinggi daya pengeluaran,
lagi baguslah atau lagi banyaklah pengeluaran yang kita dapat hasilkan. Okey. So syarikat yang mencatat produktiviti yang tinggi atau daya pengeluaran yang tinggi akan mencatat kadar keuntungan yang tinggi. So ini antara peranan pengurusan pengeluaran. Okey. Okey, kita pergi kepada evolusi pengeluaran. Evolusi maksudnya perkembangan dalam pengeluaran. Okey. So evolusi pengeluaran ni bermula dengan revolusi industri di England. Okey. Di negara England, sebelum wujudnya revolusi industri, pengeluaran ni berlaku sebagai industri kampung. Okey, pengeluaran ni berlaku di secara kecil-kecilan. Dipanggil cottage industry atau industri kampung. Dan revolusi industri ini bermula pada tahun 1760 di mana James Watt telah memperkenalkan enjin steam. Okey, itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan revolusi industri. Okey. Adam Smith melalui buku Wealth of Nation memperkenalkan konsep pengkhususan kerja ataupun pembahagian kerja. Okey. So, revolusi industri ini mereka banyak beri tumpuan pada perubahan kaedah pengeluaran manual kepada penggunaan mesin. Itu dipanggil revolusi industri. Kalau kamu perhatikan industri kampung dengan industri di kilang, industri kampung ni mereka keluarkan barang yang sedikit, banyak menggunakan kaedah manual. Bila dia berubah kepada kilang, mereka banyak menggunakan mesin dan juga ada mengamalkan pengkhususan kerja. Okey, itu kamanda revolusi industri. Okey. Diikuti oleh pengurusan saintifik. Okey, iaitu teori pengurusan ini diperkenalkan oleh Frederick Taylor. Okey. So mengikut Taylor, pekerja perlu ada piawai atau standard. Okey, contohnya bagaimana kita nak melatih pekerja, okey? Apa tugas yang perlu dibuat oleh pekerja? Apa kerja yang sesuai untuk seorang pekerja, pengkhususan dan sebagainya. So, mengikut Taylor, kita perlu pilih pekerja secara saintifik. Okey, pengkhususan, pemilihan dan sebagainya. Okey, itu pandangan Frederick Taylor. Yang ketiga, hubungan manusia. Hubungan manusia ni mereka menekankan elemen kemanusiaan, iaitu aspek sosial dan psikologi. Okey. So, kita tak boleh anggap manusia ni sebagai orang yang tak ada perasaan. Okey. Manusia ni mereka ada perasaan. Jadi, mereka inginkan beberapa keperluan. Contohnya, mereka ingin berinteraksi dengan orang lain. Jangan anggap manusia ni sebagai robot. Okey. Mereka bukan robot. Jadi, mereka perlu diberi peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. So, hubungan manusia ni, mereka nak pengurus ni beri perhatian kepada keperluan dan kebajikan pekerja di tempat kerja. Okey. Kualiti. Okey, perkara yang keempat ialah berkaitan dengan kualiti, iaitu penekanan pada mutu produk. Okey. Kita cuba keluarkan barang yang tak ada defek atau kecacatan. Okey, kita keluarkan mengikut spesifikasi atau kehendak pelanggan dan kita juga cuba meningkatkan daya pengeluaran atau productivity. Okey. So aspek seperti penambahbaikan berterusan atau dikenali sebagai kaizen. Okey, itu istilah Jepun. Orang Jepun sangat mementingkan kualiti produk. Okey. Pengurusan kualiti menyeluruh, this one all come under quality. Okey. Perkembangan yang kelima adalah globalisasi. Okey, iaitu dunia tanpa sempadan, di mana berlaku pergerakan manusia, pergerakan modal, pergerakan maklumat secara bebas. Jadi kita tak boleh kawal pergerakan manusia antara negara. Okey, pergerakan maklumat antara negara. Jadi maklumat sekarang ni bergerak secara bebas. Okey, itu berkaitan dengan globalisasi. Okey. Dan bahagian yang terakhir atau revolusi yang terakhir adalah revolusi dalam ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi. Okey. So dalam dunia perniagaan sekarang ni, dalam aktiviti pengeluaran, ICT memainkan peranan yang sangat penting. Okey, termasuklah reka bentuk produk. Okey. Dulu kalau kita nak reka bentuk suatu produk, kita menggunakan kaedah manual. Kita melukis dalam kertas. Okey. Tapi sekarang ni kita gunakan CAD atau Computer Aided Design. Kita menggunakan komputer untuk mereka bentuk produk. Okey. Kita guna komputer untuk mengawal aktiviti pengeluaran. Okey. Dia memudahkan pesanan pelanggan. Kita boleh uruskan pesanan pelanggan dengan menggunakan komputer. Okey, semua ni akan mempercepatkan proses pengeluaran. Okey. So ni berkaitan dengan revolusi ICT. Okey. So remember, ada 7 perubahan yang berlaku dalam revolusi pengeluaran. Bermula dengan revolusi industri, okey, diikuti oleh pengurusan saintifik, hubungan manusia, okey, penyelidikan operasi dan sebagainya. Okey. Alright. Kita pergi kepada
cabaran pengurus pengeluaran. Okey. So cabaran yang pertama ialah berkaitan dengan peningkatan teknologi. Okey, kamu sebagai pengurus pengeluaran, kamu kena peka atau alert terhadap perubahan teknologi yang baru. Okey, sebab teknologi ni perubahan ni boleh berlaku dengan pantas. Okey. Dan kamu terpaksa memikirkan kaedah baru untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey. Kalau kita kekal dengan kaedah yang lama, takut pesaing akan menggunakan kaedah baru dan dia boleh mengatasi kedudukan kita. Okey. Dan penggunaan teknologi ini boleh meningkatkan kecekapan operasi. Okey, operasi pengeluaran berjalan dengan lebih lancar dan kita juga boleh keluarkan barang dengan lebih cepat. Okey, contohnya pengurus kilang perabot perlu menggantikan kaedah manual pada kaedah moden walaupun melibatkan kos yang tinggi. Itu adalah cabaran pada kita. Okey. Yang kedua, penekanan pada kualiti. Okey. So sekarang ni pengguna sangat mementingkan produk yang berkualiti. Jadi kamu kena sentiasa memikirkan bagaimana kita nak keluarkan barang yang berkualiti secara berterusan. Okey. Produk berkualiti maksudnya kita keluarkan mengikut piawaian atau standard yang telah ditetapkan. Mematuhi standard SIRIM dan ISO. Okey. Biasanya kalau kita beli barang elektrik kan ada COP MS atau Malaysian Standard. Itu adalah standard SIRIM. Okey. Tapi kalau kita tumpukan pada kualiti, ini akan melibatkan kos tambahan. Ini satu cabaran kepada pengurus pengeluaran. Okey. Kita cuba keluarkan barang yang berkualiti tanpa menyebabkan peningkatan kos. Okey. Contohnya pengurus kilang perabot berusaha memastikan pengeluaran perabot berkualiti dengan menggunakan teknologi terkini. Okey. Okey, cabaran yang ketiga adalah isu penjagaan alam sekitar. Okey, kamu sebagai pengurus pengeluaran juga perlu peka atau alert tentang kesan pengeluaran ke atas alam sekitar. Okey, jadi kamu kena mengimbangi kedua-dua perkara. Alam sekitar dan juga motif syarikat sebagai mendapat keuntungan. Okey, kalau kita terlalu pentingkan keuntungan, boleh membawa kesan buruk pada alam sekitar sebab kita mungkin gunakan kaedah yang kurang mesra alam. Kalau kita terlalu tumpu pada kaedah mesra alam, ini boleh menjejaskan keuntungan. Jadi kamu kena mengimbangi kedua-duanya. Okay? Sebab sekarang ni, pihak kerajaan atau pihak berkuasa, masyarakat sangat mementingkan aspek kebersihan dan penjagaan alam sekitar. Jadi kamu kena ambil langkah-langkah untuk memelihara alam sekitar, menjaga alam sekitar. Okay? Contohnya macam mana? Kita boleh uruskan sisa pengeluaran dengan baik. Okay? Ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Contohnya, pengurus kilang perabot menggunakan sistem pengurusan sisa kilang seperti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey. Okey, di sumber semakin berkurangan. Okey. Sumber di sini maksudnya boleh jadi sumber manusia, sumber bahan mentah, sumber kewangan dan sebagainya. Okey. Masalah kita sumber manusia terlatih ni semakin berkurang. Dan kamu kena pastikan pekerja sentiasa mencukupi. Macam di negara kita ni, kita banyak bergantung pada pekerja asing sebab Malaysia kekurangan pekerja. Okey. Sumber bahan mentah semakin berkurang. Okey. Jadi kamu kena pastikan bahan mentah sentiasa mencukupi. Okey. Sumber kewangan semakin kurang. Jadi kalau kamu nak beli mesin baru dan sebagainya, duit tak cukup. Okey. Jadi kamu kena pastikan sumber ni diuruskan dengan cekap. Okey. Contohnya, kekurangan bekalan kayu akan menjejaskan aktiviti pengeluaran perabot. Okey. Ini cabaran yang keempat. Okey. Cabaran yang kelima, flexibility. Flexibility maksudnya anjal, keanjalan dalam sistem pengeluaran. Okay? Sistem pengeluaran ni mesti fleksibel sebab permintaan pasaran ni sentiasa berubah. Bila citarasa pengguna berubah, permintaan pasaran pun berubah. Jadi sistem ni mestilah fleksibel. Contohnya perubahan dalam reka bentuk produk, saiz produk, kualiti produk dan sebagainya. Okay? So, kamu kena sentiasa alert. Okay? Peka tentang perubahan yang berlaku dalam pasaran dan sistem pengeluaran yang kita guna juga mestilah fleksibel. Sesuai dengan perubahan dalam permintaan pasaran. Okay? Contohnya, pengurus pengeluaran perabot perlu memastikan kaedah pengeluaran sesuai dengan perubahan corak permintaan perabot dalam pasaran. Itu cabaran yang kelima. Okay? Contoh soalan, berikan maksud pengurusan pengeluaran dan nyatakan 3 kepentingannya. So, berikan maksud pengurusan pengeluaran, lepas tu berikan 3 kepentingan. Jadi, soalan ni ada 2 bahagian. Satu, berikan maksud pengurusan pengeluaran, lepas tu senaraikan 3 kepentingan. Okay? Soalan B, senaraikan 4 kepentingan pengurusan pengeluaran. So, antara jawapan ialah menghasilkan
output, okey, menjaga kualiti barang, okey, menggunakan sumber dengan cekap dan sebagainya. Ini tak perlu uraian tapi make sure ayat dia lengkap, okey. Senaraikan 5 revolusi pengeluaran. Contohnya apa? Revolusi industri, okey, hubungan manusia, okey, globalisasi, revolusi ICT dan sebagainya. Okey, just sebut saja. Jelaskan 2 cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus pengeluaran pakaian sukan. Yang ini kamu kena kaitkan dengan pengurus pengeluaran pakaian sukan. Okey. Itu 2 cabaran. Okey, 2 cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus pengeluaran pakaian sukan ialah satu, isu penjagaan alam sekitar. Okey, berikan satu uraian dan satu contoh. Okey, yang kedua, sumber semakin berkurang. Berikan satu uraian dan satu contoh. Make sure kaitkan dengan pengeluaran pakaian sukan. Okey. Esei panjang, jelaskan 5 cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus pengeluaran makanan segera. Yang ni kena ada satu fakta, satu uraian dan satu contoh. Kaitkan dengan pengurus pengeluaran makanan segera. Okey. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami bahagian pertama dalam bab pengeluaran, iaitu kita dah belajar tentang apakah maksud pengurusan pengeluaran, okey, kepentingan pengurusan pengeluaran, okey, berkaitan dengan revolusi atau evolusi yang berlaku dalam pengeluaran, okey. Bahagian yang keempat berkaitan dengan cabaran pengurusan pengeluaran, okey. Harap kamu faham dan jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada sebarang komen bolehlah kamu kemukakan supaya cikgu boleh bantu kamu dan juga betulkan apa-apa kesilapan dalam video ni. Okey pelajar, bye.